kuasa untuk mengalahkan virus COVID-19. Kamu hanya perlukan CAPP. CAPP? Oh, kami tahu. C. Cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan tingkah laku yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Dengan CAPP, anda pun boleh menjadi adibira. Sedia.
कुछ करने के लिए हम 2-3 लोगों को भी तो बोलता है तो यार अपने लिए और हम दोनों के लिए अपने लिए चाहे तो बोलता है ना बोलता बोल भी तो बुलवाएंगे नहीं और रोज भी यार वो हमारे लिए नहीं है ऐसे तो बोलता है कि तुम दोनों के लिए है दिया पक्का दिया पक्का जब मैंने बोला था ना जब मैंने सब ये बोला था ना मैंने कहा यार इस गिफ्ट के चक्कर में तुम यार जैसे तुम अपना वो कर रहे 15 लाख रुपये का जो मैंने जिसका ऑर्डर है उनने दो यानी कि इसको 50,000 का जो उससे दिलवा रहा है यार ये है ना तो मनीष सुन रहा था तो मनीष बोलता है मनीष ने भी बोला यार कायदे में तो चेतन को देना चाहिए था यार दिया उनने इसके सामने बोला था यार कायदे में तो चेतन को भी आना चाहिए था देना चाहिए था इसने ये मोड़ के एकदम चला आया इसे लगा था कि उनको समझाए यार गलत तो है यार मैंने नहीं उसे बोला बिल्कुल नहीं मनीष को नहीं बोला लेकिन मुझे तो यार कंपनी जब उसे दे सकती है मनुष्य तो कंपनी इसे भी दे सकती है नहीं हम ये नहीं करें मैं तो ये बात कर रहा यदि अभी हमने कभी कर रहे हैं कंपनी का बात करना Kata dan selamat datang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya ialah Datuk Kementerian dan Kementerian dan Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa pada hari ini negara kita berjaya mencatatkan kehilangan kes pulih jangkitan COVID-19 yang tertinggi iaitu 701 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 adalah 13,262 kes iaitu bersamaan dengan COVID-19 pemesanan kes. Pengambilan sampel dan ujian rapid antigen bagi mengesan virus COVID-19. Ujian rapid antigen digunakan untuk mengesan virus COVID-19 dalam badan. Semasa pengambilan sampel dan ujian rapid antigen, petugas perlu memakai PPE yang sesuai dengan mematuhi amalan seperti berikut. Gunakan hand glove, pakai pelitup muka N95, pelindung kepala, pelindung muka, pelindung kasut. Gunakan hand wrap sekali lagi. Sarung tangan getah. Gaun. Sarung tangan getah sebagai lapisan kedua. Apron. Pengambilan sampel bagi ujian rapid antigen. Individu diminta duduk dengan selesa.
Petugas kesihatan akan mengambil swab nasopharyngeal melalui hidung atau tekak pesakit. Seterusnya, swab nasopharyngeal dimasukkan ke dalam tiub dan ditutup dengan kemas. Tiub dimasukkan ke dalam kotak polisterin yang mengandungi pad ais untuk memastikan sampel disimpan pada suhu sejuk iaitu 2 hingga 8 darjah Celsius. Sampel dibawa menjalani ujian rapid antigen di dalam biosafety cabinet. Sebelum ujian rapid antigen dijalankan, harus dipastikan biosafety cabinet BSC dihidupkan dan permukaan dalam BSC dibersihkan. Semua peralatan ujian rapid antigen iaitu RTK antigen, sampel individu berlabel, test strip, pen label, buffer untuk ujian, bekas yang mengandungi disinfektan, sampel klinikal dan bekas sisa klinikal hendaklah disusun dalam biosafety cabinet. Keluarkan swab nasopharyngeal daripada tiub sampel dan masukkan ke dalam tiub mengandungi buffer. Sampel ini dicampur dan digaul selama 20 saat. Tekan hujung swab dengan menekan pada tiub buffer untuk pastikan semua cecair dari hujung swab masuk balik ke dalam tiub. Seterusnya, buang swab nasopharyngeal ke dalam bekas sisa klinikal dan tutup rapat bekas yang mengandungi buffer. Titik 3 titisan ke dalam bekas yang bertanda spesimen pada strip ujian. Proses ini perlu ditetapkan masa selama 30 minit dengan menggunakan alat pengukur masa. Selepas 30 minit, strip ujian boleh dibaca dan keputusan dicatat. Sekiranya terdapat garisan pada test lain, maka keputusan adalah positif untuk virus COVID-19. Positif bermaksud individu telah dijangkiti COVID-19. Manakala sekiranya tiada garisan pada test lain, maka keputusan adalah negatif untuk COVID-19. BSC perlu dibersihkan. Semua sisa klinikal perlu dibuang ke dalam bekas sisa klinikal. Semua PPE hanya dipakai sekali sahaja. Basuh tangan dengan air dan sabun. Kunci keselamatan makanan ketika raya. Aidilfitri tiba lagi. Cuma kali ini agak berbeza. Walaupun tidak dapat beraya di kampung halaman seperti biasa, keluarga Rosnah tetap menyambut Syawal dengan penuh kesyukuran. Rosnah bercadang memasak juadah hari raya, tetapi menu apa yang menarik? Rendang ayam pilihan Rosnah kerana ia menu kegemaran keluarganya. Semasa di pasar raya, Rosnah membeli bahan mentah yang segar dan tidak rosak. Rosnah memastikan ayam yang dibeli isinya pejal, tidak lembab dan tidak berbau. Rosnah mencuci tangan sebelum dan selepas menyediakan makanan bagi memastikan tangannya bersih dan bebas daripada kuman. Rosnah mencuci semua bahan mentah tadi menggunakan air yang bersih. Rosnah turut menggunakan papan pemotong berasingan untuk memotong ayam dan ketupat. Bagi memastikan tahap kebersihan makanan dalam keadaan yang baik, Rosnah turut menggunakan air yang bersih untuk memasak. Rosnah memastikan makanan dimasak dengan sempurna. Dia sangat teliti bagi memastikan hidangan makanan keluarganya selamat. Wah! Dah siap. Rosnah menghidangkan rendangnya untuk dinikmati bersama keluarga. Rosnah memastikan makanan yang dihidang tidak melebihi 4 jam. Lebihan rendang, Rosnah simpan di dalam peti sejuk tidak melebihi 3 hari. Bijaknya Rosnah. Jadi, ingat 5 kunci keselamatan makanan ini. Selamat Hari Raya. Makanan selamat, keluarga bahagia. Jom, muat turun My Sejahtera. Setelah sekian lama duduk di rumah disebabkan PKP, Ayub dan Rosnah bercadang ke pusat membeli belah. Semasa di pintu masuk, Ayub dan Rosnah membuka aplikasi My Sejahtera dan mengimbas kod QR. Ayub dan Rosnah dibenarkan masuk setelah disahkan status kesihatan mereka. Ayub dan Rosnah bercadang untuk ke kedai makan. Ayub dan Rosnah membuka aplikasi My Sejahtera dan mengimbas kod QR. Mudah kan?
dimudahkan dengan aplikasi MySejahtera. Tidak perlu lagi mencatat butiran pengenalan diri di setiap pintu masuk. Imbasan kod QR bukan sahaja untuk pengisytiharan kesihatan kendiri. Ia juga memudahkan pihak berkuasa melakukan pengesanan kontak jika berlaku sebarang kes jangkitan COVID-19. Selain daripada kemudahan imbasan kod QR, aplikasi MySejahtera juga menawarkan perkhidmatan lain seperti kemaskini status risiko COVID-19, mengesan dan menjejak kawasan hotspot COVID-19, MyTrace, tambah tanggungan, mengenal pasti lokasi fasiliti saringan COVID-19 yang terdekat, mendapatkan nasihat kesihatan secara atas talian, mendapatkan maklumat tambahan dan terkini, SOP pembukaan ekonomi dan soalan lazim. Aplikasi MySejahtera boleh dimuat turun melalui Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Cara mendaftar MySejahtera. Klik daftar sini. Pendaftaran boleh dibuat menggunakan nombor telefon. Anda akan menerima notifikasi SMS yang mempunyai OTP. Masukkan kod OTP di ruangan yang disediakan. Masukkan butiran pendaftaran seperti nama, nombor telefon, nombor kad pengenalan, umur, jantina, bangsa dan alamat. Jangan bimbang, kerahsiaan data pribadi anda terjamin. Tetapkan kata laluan dan klik sahkan. Pastikan anda simpan kata laluan untuk memudahkan proses log masuk semula. Pendaftaran berjaya. Tekan tutup untuk kembali kepada paparan log masuk. Anda boleh menggunakan aplikasi MySejahtera dengan menggunakan kata laluan yang telah anda tetapkan. Anda juga boleh mendaftarkan ahli keluarga atau individu lain yang tidak mempunyai nombor telefon atau akses kepada telefon pintar melalui fungsi urus tanggungan di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini akan turut membantu anda memantau tahap kesihatan mereka. Pengguna dinasihatkan sentiasa mengemaskini aplikasi MySejahtera. Jom muat turun MySejahtera sekarang. Senang dan selamat. Raya dah dekat. Tapi kali ni lain sikit keluarga Makcik Kia sambut raya. Alamak, Ini Makcik Kia. Satan tak ada ni. Tok Ayah, tolong belikan kelapa. Yes. Yang ni Tok Ayah. Mana pada? Atuk yang paling cool abang milenial. Seronoklah tu dapat keluar. Nak ke mana tu Tok Ayah? Rosnah online. Saya kan dah order online. Ambil kat pagar je. Tok Ayah, jangan lupa cuci tangan. Kak Lang, macam mana rendang kau? Oh, kau hijau? Ini pula Kak Lang, anak perempuan Makcik Kia. Don't rush, slow touch, brown and white. Like I go country, grab and buy. Mak, okey dah ni. Bust, iPhone, Kalau tak jadi, lose trust. boleh masuk dalam MV masa aku tak jadi hari Yeah, tu. we dey go up. Ayo, 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 rumah tak kemas lagi ni. Tidur je je. Yang ni pula Ayu, menantu Makcik Kia. Allahu Akbar. atas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Tidak dibenarkan. Apa? Tak boleh balik raya? Ini pula Ucu dan isterinya yang duduk kat Kuala Lumpur.
pun beraya di Kuala Lumpur juga. Tapi tahun depan boleh beraya lagi. Betul tu Kak Lang. Tahun depan boleh beraya lagi sama-sama. Hari Raya adalah hari meraihkan kemenangan kita kerana berjaya menahan hawa nafsu. Cuma suasananya kali ini lain sedikit, tetapi demi raya yang lebih bermakna untuk tahun hadapan. Walaupun jauh, dekat di hati. Syawal diraih, keluarga dilindungi. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Hilang dendam, habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Syawal diraih, keluarga dilindungi. COVID-19 beraya. Pagi raya, Zairul dan keluarganya datang beraya ke rumah saudaranya Mak Cikia. COVID-19 pun ikut sekali. Zairul dan keluarga memberi salam dari luar pagar. Mak Cikia dalam keadaan serba salah menjemput masuk keluarga Zairul. Mak Cikia meminta Zairul memakai pelitup muka di atas meja di luar rumah. Pada masa yang sama, Mak Cikia menyuruh ahli keluarga Zairul mencuci tangan dengan hand sanitizer. Mak Cikia memastikan kerusi diatur mengikut penjarakan sosial. Mak Cikia menerangkan kepada tetamu bahawa mereka perlu mengambil makanan secara bergilir. Zairul berdiri untuk mengambil makanan. Semasa di depan meja hidangan, Zairul membuka sedikit mas untuk menghidu bau makanan yang dihidangkan. Tiba-tiba, Zairul terbesin sambil menutup mulut dengan tangan. Tanpa membasuh tangan, Zairul terus membuka penutup makanan dan mengambil makanan-makanan lain di atas meja. Virus makin bertambah dan bertebaran dalam rumah. Ahli keluarga Zairul dan Mak Cikia bersilih ganti mengambil makanan. Selesai menjamu selera, Zairul dan keluarganya duduk berbual dengan keluarga Mak Cikia. Bukankah keluarga Mak Cikia akan selamat jika tidak menerima tetamu? Lindungilah keluarga anda, terutama warga emas dan kanak-kanak. Mak Cikia hanya beraya dengan anggota keluarga terdekat di rumahnya. Biarpun pintu rumah tertutup untuk tetamu, tetapi hati kita tetap terbuka. Syawal diraih, keluarga dilindungi. Norma baharu keluarga Mak Cikia. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia telah mengubah amalan kehidupan kita daripada norma lama kepada norma baharu. Kita perlu memulakan norma baharu sebagai satu kemestian dalam hidup, tidak terkecuali keluarga Mak Cikia. Ayub, menantu Mak Cikia, mula bekerja di pejabat. Ayub menggunakan pengangkutan awam ke pejabat. Ayub memakai penutup mulut dan hidung semasa berada di luar dan sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Sewaktu di stesen MRT, Ayub mengamalkan penjarakan sosial yang selamat semasa beratur serta melakukan pemeriksaan suhu badan sebelum menaiki pengangkutan awam. Sampai di pejabat, Ayub melakukan pemeriksaan suhu badan dan beliau juga mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W. Sewaktu Ayub bertemu rakan sekerjanya, Ayub meletak tangan kanan di dada sebagai tanda bersalaman. Sewaktu makan di pejabat, Ayub tidak berkongsi makanan dan peralatan dengan rakan sekerjanya. Ayub juga kerap cuci tangan dengan air dan sabun di pejabat. Rosna, isteri Ayub keluar ke pasar raya untuk membeli keperluan harian.
Rosnah memakai penutup mulut dan hidung kerana mempunyai gejala dan sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Setiba di pasaraya, Rosnah mengamalkan penjarakan sosial dan di pintu masuk pasaraya, suhu badannya diambil untuk memastikan dia tidak demam. Semasa membuat pembayaran di pasaraya, Rosnah menggunakan kaedah pembayaran PayWave. Rosnah segera pulang ke rumah selepas selesai urusannya di pasaraya. Sampai di rumah, Rosnah menggunakan perkhidmatan pembayaran secara dalam talian untuk membayar bil utiliti. Manakala Makcik Kiah dan Tok Ayah kekal duduk di rumah kerana mereka golongan berisiko, iaitu warga emas dan pesakit kronik. Makcik Kiah mempunyai darah tinggi, manakala Tok Ayah ada kencing manis. Makcik Kiah menggunakan perkhidmatan farmasi melalui kaedah ubat melalui pos, UMP. Makcik Kiah sekeluarga tidak menghadiri majlis sosial atau keramaian dan tidak melancong ke luar negara. Keluarga Makcik Kiah sentiasa ikuti dan patuhi saranan kerajaan dari semasa ke semasa. Kita mampu memutuskan rantaian penularan COVID-19 dengan amalan norma baharu ini. COVID-19, pengesanan kes secara aktif. Terdapat dua kaedah pengesanan kes COVID-19. Pertama, pengesanan kes secara pasif, PCD, iaitu pesakit hadir sendiri ke fasiliti kesihatan untuk menjalankan saringan. Dan kedua, pengesanan kes secara aktif, ACD, iaitu anggota kesihatan mengesan kes di lapangan. Pengesanan kes secara aktif merupakan aktiviti kesihatan awam yang penting bertujuan membendung dan menghentikan penularan penyakit COVID-19 dalam komuniti. Setelah menerima notifikasi kes positif, Bilik Gerakan COVID-19, Pejabat Kesihatan Daerah akan mengaktifkan Risk Assessment Team, RAT. RAT akan menghubungi pesakit di hospital melalui telefon bagi mendapatkan maklumat sejarah perjalanan dan kontak rapat sepanjang 14 hari yang lepas. Selepas dari itu, pasukan RAT juga menghubungi pakar atau pegawai perubatan yang merawat pesakit tersebut untuk mendapatkan maklumat lanjut. Kontak rapat adalah orang yang tinggal dalam rumah bersama kes COVID-19, orang yang bekerja bersama kes COVID-19, orang yang membuat perjalanan bersama kes COVID-19. Semua kontak rapat akan dihubungi oleh pasukan RRT, Rapid Response Team, bagi mendapatkan status kesihatan. Kontak yang bergejala akan dirujuk di bawah pengurusan hospital untuk rawatan lanjut. Manakala kontak tidak bergejala akan diminta untuk menjalani ujian saringan di fasiliti kesihatan. Sekiranya kontak tidak dapat dihubungi, pasukan RRT akan turun ke lapangan mencari kontak tersebut bagi tujuan yang sama. Setelah saringan dijalankan bagi kontak yang tidak bergejala, kontak yang disahkan positif akan dirujuk ke hospital. Manakala kontak yang disahkan negatif akan dikuarantin di rumah berdasarkan Perintah Akta 342. Kontak akan diberikan borang Home Assessment Tool untuk menilai tahap kesihatan harian secara kendiri. Pihak Pejabat Kesihatan Daerah akan memantau dan menghubungi kontak tersebut dari semasa ke semasa dalam tempoh 14 hari. Semasa dalam kuarantin, jika bergejala, kontak rapat tersebut akan dirujuk ke hospital. Pengesanan kes aktif juga dijalankan secara bersasar dan besar-besaran di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, PKPD, untuk mengesan dan menyaring semua penghuni yang berada di dalam kawasan tersebut. Jika keputusan saringan COVID-19 adalah positif, pesakit akan dimaklumkan dan dibawa ke hospital dengan menggunakan ambulan khas. Jika keputusan saringan COVID-19 adalah negatif, kontak tersebut akan meneruskan kuarantin di rumah sehingga tamat tempoh 14 hari. Akhir sekali, kontak rapat tersebut akan diuji buat kali kedua pada hari ke-13 dan akan diberikan arahan pembebasan pada hari ke-14 jika keputusannya negatif. Pakai status kesihatan. COVID-19, pengesanan kes secara aktif. Terdapat setelah menerima notifikasi kes positif,
bergejala akan dirujuk ke hospital untuk rawatan lanjut. Manakala kontak tidak bergejala akan diminta untuk menjalani ujian saringan di fasilitis kesihatan. Setelah saringan dijalankan bagi kontak yang tidak bergejala, kontak tersebut akan menjalani kuarantin sama ada di rumah sendiri atau di pusat kuarantin. Kontak akan diberikan borang home assessment tools untuk menentukan saringan COVID-19 adalah positif, pesakit akan Norma baharu solat berjemaah. Ups, nasib baik Ayub teringat. Sekarang, semua jemaah perlu membawa sejadah mereka sendiri ke masjid. Ayub memberitahu, Tok Ayah tidak boleh menyertai solat Jumaat kerana mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam, iaitu jemaah yang mengidap penyakit kronik, warga emas seperti Tok Ayah, tidak dibenarkan hadir berjemaah. Pada masa yang sama, Arif, anak Ayub muncul dari pintu untuk mengikut bersama Ayub ke masjid. Ayub melarang anaknya daripada mengikutnya ke masjid kerana kanak-kanak di bawah umur tidak dibenarkan hadir berjemaah di masjid. Sewaktu sampai di masjid, Ayub melalui pintu utama masjid. Ayub terus ke kaunter di pintu bagi memeriksa suhu badan, sanitasi tangan serta rekod kehadiran jemaah. Penjarakan sosial perlu diamalkan di dalam dan di luar masjid. Walaupun Ayub merupakan AJK masjid, Ayub juga perlu menunjukkan kad pengenalan kepada petugas sebelum masuk ke dalam masjid. Petugas masjid telah menyelaras kedudukan makmum di dalam saf dengan jarak 1 meter antara satu sama lain. Mereka semua dimestikan memakai pelitup muka. Ayub memerhatikan masjid hanya menggunakan kipas angin dan semua tingkap dibuka bagi tujuan pengudaraan. Petugas masjid memaklumkan kepada Ayub hanya solat sunat. Pintu masjid dibuka hanya 1 jam sebelum azan dan ditutup selepas selesai doa dibacakan. Tidak membenarkan warga emas dan kanak-kanak bawah umur mengunjungi masjid sebab mereka adalah golongan berisiko. Memastikan jemaah membawa sejadah mereka sendiri.